Okey, penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk kita membicarakan berkenaan kempen keselamatan kebakaran sempena musim perayaan. Saya rasa topik ini sangat-sangat pentinglah untuk kita war-warkan kepada anda semua. Jadi bersama kita di studio pada pagi ini iaitu Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Nordin Fauzi yang merupakan pengarah JBPM Kuala Lumpur. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan, sebagai permulaan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat meningkatkan kempen kesedaran mengenai dengan keselamatan kebakaran bersempena dengan Tahun Baru Cina tak lama lagi. Jadi tuan boleh terangkan lebih lanjut lagi lah mengenai perkara ini supaya kita boleh wawarkan kepada para penonton khususnya yang sedang menonton di luar sana untuk mengetahui tentang perkara ini. Silakan. Pertama sekali terima kasih pada pihak SPM, pihak Cik Munawar dan juga Sofi menjadikan saya tetamu pada pagi ini. Jadi berbalik pada kempen keselamatan kebakaran dan musim perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini adalah satu program yang dipilih oleh Jabatan Bomba untuk mendekati masyarakat agar masyarakat ini sentiasa selamat sejahtera, khususnya keselamatan kebakaran. Jadi kita percaya pada Tahun Baru Cina ini adalah satu saat kegembiraan semua. Banyak jadi pilihan untuk kita bercuti bersama keluarga. Jadi kita tak nak semasa gembira ini ada berlaku kemudaratan, malapetaka dan sebagainya. Itulah tujuan utama untuk keselamatan bagi keluarga Malaysia. Ya, itu dia demi menjaga keluarga Malaysia, masya-Allah. Kita nak elakkan kebakaran pada musim perayaan khususnya. Jadi tuan mungkin boleh kongsikan juga berapa lama kempen ini akan dilaksanakan khususnya? Sebenarnya keselamatan kebakaran ini usaha berterusan sepanjang tahun, sepanjang masa. Kita kena selamat sepanjang masa. Cuma pemilihan pada musim perayaan kerana kita mengikut analisa risiko kita, premis-premis bangunan-bangunan jadi tumpuan di musim ini. Jadi banyak orang hadir ke premis ataupun pergi shopping kompleks sebagainya. Jadi risiko kepada kemudaratan apabila berlaku kebakaran makin tinggi. Makin ramai yang boleh menjadi mangsa. Betul. Jadi kita pun ambil musim-musim tertentu ini yang berisiko tinggi ini untuk mengaktif ataupun agresif lagi kita buat kempen supaya masyarakat itu lebih selamat. Khususnya pemeriksaan bangunan. Di musim perayaan kita akan fokuskan pemeriksaan pusat-pusat membeli belah dan juga kita juga mengadakan kempen agar rumah-rumah kediaman sentiasa dijaga dengan lebih baik semasa musim perayaan. Jadi kita memilih musim perayaan ini untuk tahun ini daripada 20 hari bulan Januari sehingga 10 Februari. Lebih kurang 3 minggu. Ini adalah tumpuan kita secara intensif. Sebenarnya sepanjang tahun kempen ini. Masya-Allah, itu dia. Dan mungkin tuan ada berkongsi tadi berkenaan dengan kebakaran yang berlaku ketika musim perayaan ini khususnya Tahun Baru Cina. Dan kebiasaannya, faktor utama untuk berlakunya kebakaran di rumah. Mungkin tuan boleh kongsikan antara kes-kes yang pernah pun berlaku sebelum ini dan dijangka mungkin akan berlaku tahun ini, dan kalau boleh ini antara kesedaran awal kita semua supaya lebih hati-hati. Kebakaran ini sebenarnya adalah perkara lazim. Malahnya rakyat pun semua tahu. Kita biasa dengan kebakaran ataupun api ini. Malah kita menggunakan sumber api untuk benda-benda lain. Faedah kita sendiri memasak dan sebagainya. Pada saya, masyarakat sedar bahaya api ini. Daripada kecil, bila menjadi besar, menjadi lawan kita, masyarakat sedar. Apa yang penting, masyarakat cuba untuk menggunakan peralatan-peralatan yang menjadi sumber kebakaran sama ada elektrik dan sebagainya ni di dapur, aktiviti-aktiviti manusia ni dilakukan secara berhati-hati. Jadi ditingkatkan lagi kesedaran kepada isu-isu lazim. Ia tidak ada satu benda yang spesifik tentang kebakaran ini. Mungkin boleh berlaku pada sesiapa saja, di mana-mana saja. Dan kita tahu ini adalah perkara lazim. Malah kita kena tingkatkan kesedaran dan sikap berhati-hati, jangan leka, jangan lalai. Jadi kalaulah kita di rumah aktiviti memasak sekalipun, hari-hari kita buat. Cuma kita tambahkan lagi dengan kesedaran dan jangan lalai. Kita menggunakan elektrik, kita menggunakan sumber-sumber nyalaan dan sebagainya adalah keperluan harian. Tetapi kita kena lakukan dengan keadaan yang sedar. Kemerbahayaan itu boleh berlaku bila-bila masa. Mungkin kita tidak akan membuat penyambungan elektrik kepada peralatan yang substandard. Kita tidak buat penyambungan kepada banyak-banyak peralatan daripada satu poin sahaja. Itu tindakan kita. Kesedaran daripada dalam boleh diambil tindakan yang lebih selamat semua orang. Itu kesedaran sangat pentinglah untuk
kita mengelakkan daripada insiden-insiden ataupun kejadian-kejadian yang tidak diingini ya Tuan. Okey, pihak bomba juga turut menyarankan agar setiap rumah mempunyai bekalan alat pemadam api sebagai langkah berjaga-jaga. Namun kita sedia maklum ada dalam kalangan isi rumah yang tidak mempunyai alat pemadam api secara langsungnya. Jadi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat juga turut mengeluarkan panduan keselamatan kebakaran di rumah. Jadi mungkin Tuan boleh war-warkan kepada penonton keluarga Malaysia di luar sana mengapa pentingnya setiap isi rumah mempunyai alat pemadam api ini. Okey, sebelum tu, kempen ini kita akan mengagihkan pelbagai risalah. Pelbagai risalah dan juga brochures dan juga pamphlet tentang keselamatan kebakaran, termasuklah alat pemadam api tadi. Kita minta kalau boleh satu rumah ada satu alat pemadam api. Sekurang-kurangnya, Tuan. Sekurang-kurangnya. Kita ada kempen khas yang kita panggil Satu Rapi. Iaitu satu rumah, satu alat pemadam api. Penting. Dan kita plus lagi, tambah lagi satu pengesan asap. Jadi pengesan asap campur dengan satu alat pemadam api bagi satu unit rumah. Penting sebab apabila kejadian kecemasan berlaku, kebakaran, asap, jadi asapnya dikesan lebih awal. Jadi penghuni mempunyai masa yang cukup untuk menyelamatkan diri. Jadi hilang suasana panik. Jadi kalau kita dalam satu keluarga 10 orang boleh selamat dengan baik apabila amaran daripada sistem pengesan asap itu. Dan kemudiannya kalau kita berupaya untuk memadam ketika api masih kecil, maka kita usahakan untuk padam. Saya percaya banyak kebakaran berlaku daripada api yang masih kecil, dari dapur dan sebagainya. Betul. Jadi tuan rumah, penghuni boleh mengambil inisiatif pemadaman. Betul. Dengan menggunakan alat pemadam api yang sebiji tadi, sebuah alat tadi. Jadi saya cuba bayangkan di Kuala Lumpur khususnya, kita banyak perumahan ini, perumahan berstrata, bangunan bertingkat, rumah bangsa, servis apartmen, bangsa puri. Di dalam kejiranan yang begitu padat. Betul. Satu floor, satu tingkat mungkin lebih daripada 5-6 unit. Jadi sekiranya ada berlaku kebakaran di satu unit jiran kita, sekiranya satu floor 8 unit ada alat pemadam api jenis mudah alih ini. Kita serentak pergi buat pemadaman kerana kita pandai pakai. Jadi saya percaya api yang kecil ini boleh diperlambatkan kemerebakannya. Jadi sementara menunggu pasukan bomba tiba, usaha telah dibuat. Betul. Jadi kemungkinan usaha ini tidak merebakkan api. Jadi apabila bomba tiba, kebakaran jadi kecil dan mudah dipadamkan. Kemusnahan tidak banyak. Betul. Malah nyawa pun tidak terkorban. Ini usaha yang perlu dibuat oleh setiap unit rumah memiliki alat pemadam api dan usahakan untuk guna juga. Kena pandai guna, kalau tak pandai guna. Itu persoalannya itu. Tuan. Betul. Kadang di rumah kita ada alat pemadam api tapi cara menggunakannya tak tahu pula Tuan. Bagaimana Tuan? Sebenarnya Masalah juga tu. cukup mudah. Di dalam risalah dan juga pamphlet ini, kalau kita patuhi step dia, kita boleh guna. Malah bomba juga membuat tawaran kepada semua masyarakat untuk mengunjungi balai bomba. Bomba bersama masyarakat. Jadi mengunjungi balai bomba dan kita ada program kepada masyarakat ini di dalam ruang-ruang tertentu, masa tertentu, waktu tertentu untuk kita memperkenalkan alat dan juga memberi peluang untuk mencuba. Jadi sekali saja kita cuba, saya yakin sangat mudah dan kita boleh praktis apabila kecemasan. Itu dia. Jadi mudahkan kita lah kan, tak adalah sekiranya berlaku kebakaran di kawasan kejiranan kita masih tahu untuk membantu ataupun membendung api itu Tuan. Okey, dan satu lagi masalah Tuan, di mana kalau kita lihat di setiap alat pemadam api ada tarikh luputnya di situ. Dan setelah tarikh luput itu mungkin dah luput. Jadi adakah kita masih boleh menggunakannya ataupun perlu untuk menukar? Bagaimana Tuan? Okey, sebenarnya semua jenis alat ini dia tertakluk kepada keberkesanan dia. Okey. Keberkesanan yang paling tinggi bagi alat pemadam api ini ada tempoh dia, mungkin 1 tahun. Kalau Sophie lihat ada ditulis itu 1 tahun sehingga tarikh tertentu. Ya, betul. Jadi tidak semestinya tidak boleh digunakan. Okey. Cuma tahap keberkesanan tertinggi. Oleh itu, kalau kita nak pastikan dia sentiasa berkesan, kita boleh hantar untuk penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini ada banyak syarikat-syarikat kontraktor alat pemadam api. Dia akan buat semakan kepada sama ada pressure masih cukup, sama ada debu kering ini masih lagi dalam keadaan baik. Jadi apabila mereka membuat semakan, mereka akan memberi tarikh yang baru bagi rumah kediaman. Bagi premis-premis yang lain,
syarikat ini akan mengambil untuk buat servis dan dia akan buat tarikh yang baru. Okey, selain alat pengesan asap dan juga alat pemadam api, di hadapan kita juga ada fire blanket tuan. Ya. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan fungsinya bagaimana tuan? Sebenarnya ini salah satu package lah. Package tuan, dalam kita punya kempen. Maknanya satu alat pengesan asap, ada alat pemadam api dan juga fire blanket. Fire blanket ini digunakan untuk dapur lah. Biasanya kaum-kaum ibu apabila mereka memasak, apabila api itu bermula daripada periuk ataupun kuali minyak tu, mereka pun menggunakan blanket ini untuk selimut dan api itu boleh padam. Dan banyak demonstrasi kita melalui media YouTube, media elektronik yang lain publish kepada masyarakat. Betul. Secara visual tentang penggunaan semua ini. Inilah kita gunakan peluang untuk melancar program ini supaya diwar-warkan dan dia ada connection dengan kempen-kempen dan juga risalah dan juga YouTube, Bomber Channel dan sebagainya untuk mendekati masyarakat. Okey, itu sangat penting lah. Dan kalau kita boleh lihat dalam situasi untuk kita mencegah sebagai langkah berjaga daripada situasi ataupun insiden kebakaran ini, ada juga dari sudut fungsi rumah tuan, dari sudut pemasangan jeriji dan sebagainya. Kenapa ini penting tuan untuk membolehkan kita keluar sekiranya berlaku situasi kebakaran dalam rumah tuan? Di rumah kediaman ini sebenarnya kita membeli bukan dengan harga yang murah kerana jiwa dan juga nyawa kita pun mahal. Betul. Jadi telah direka bentuk rumah-rumah kediaman di Kuala Lumpur khususnya Pangsapuri dan sebagainya mempunyai laluan-laluan keluar apabila berlaku kecemasan. Jadi apabila kita terperangkap, laluan-laluan ini mungkin juga terhad. Jadi laluan yang lain yang boleh digunakan adalah mungkin daripada tingkap dan sebagainya. Jadi sebab itulah jeriji di tingkap ini kalau boleh dari jenis yang boleh dibuka daripada dalam. Oh, bukan kekal tuan? Bukan kekal. Jadi kita galakkan bagi kes-kes tertentu di mana laluan melalui tingkap itu boleh digunakan. Kalau bangunan tinggi, tingkap ini akan terjun pula. Ya, dia ada kes-kes yang tertentu. Walaupun poin kat sini adalah laluan kecemasan diperlukan semasa kita dalam keadaan kecemasan. Jadi kalau pintu dan sebagainya masih kita boleh pakai, kita pakailah laluan berkenaan. Tapi kalau terperangkap, kita akan pilih laluan-laluan lain. Salah satunya pintu tingkap yang perlu dipasangkan jeriji. Baik, itu kepentingan untuk kita tahu apakah antara kesesuaian untuk jeriji, pemilihan jeriji untuk rumah kita dan sebagainya. Kalau mungkin di rumah yang seperti Pangsapuri sebagainya ada mungkin ada spek-spek yang mereka perlu tahu juga tuan. Dan selain daripada itu tuan, sekiranya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bomba terhadap satu premis dan kemudian mereka tidak mematuhi kehendak keselamatan kebakaran, apakah tindakan yang bakal dikenakan oleh mereka ini? Okey, ini pun satu benda yang penting. Jabatan Bomba Kuala Lumpur sahaja telah membuat pemeriksaan sehingga pada 2,402 pemeriksaan pada tahun lepas 2021. Dan daripada pemeriksaan ini kita mengeluarkan notis 3,000 notis kesalahan sebenarnya telah dikeluarkan, 3,600 lebih. Jadi notis ini menunjukkan telah berlaku kesalahan kepada premis yang diperiksa. Jadi bagi premis yang gagal untuk memperbetulkan, kita memberi tempoh. Notis ini memberi tempoh pemberitahuan untuk menghapuskan bahaya kebakaran ini. Jadi sekiranya mereka gagal setelah tempoh diberikan, kita akan mengambil tindakan mahkamah. Jadi tingkat tindakan pendakwaan ke mahkamah. Kita ada Akta 341, Akta Bomba, Perkhidmatan Bomba 1988 memperuntukkan kepada dalam seksyen 10 mana-mana premis yang melakukan kesalahan di bawah penghapusan bahaya kebakaran ini, maknanya dia gagal menghapuskan bahaya kebakaran, kita boleh ambil tindakan undang-undang sehingga kita boleh memberi denda, mahkamah boleh menjatuhkan denda maksimum RM5,000 bagi satu kes ataupun 3 tahun penjara atau dua-dua sekali. Dan apabila ada kesalahan itu, satu hari setiap hari RM100 ya, didenda lagi sehingga dia habis, dia selesaikan kesalahan itu, kesalahan ataupun bahaya kebakaran. Saya ambil contoh premis kita ataupun bangunan kita membuat halangan
di bangunan itu. Pintunya kita telah memblok pintu kecemasan. Kita tutup dan sebagainya. Kita simin dia, kekal tutupnya. Maka Jawatan Bomba melihat ini satu bahaya kepada penduduk, bahaya kebakaran. Jadi kita mengeluarkan notis, Tuan hendaklah menyelesaikan masalah ini, menghapuskan bahaya ini kepada keadaan asal. Jadi dia kena ambil masa. Kalau dia tak hapuskan juga satu pintu saja, kita akan gunakan akta tadi untuk menjatuhkan. Okey, satu pemahaman yang cukup jelas lah untuk kita semua, betapa peranan kita semua, tanggungjawab kita semua untuk memastikan ataupun mengelakkan insiden kebakaran ini berlaku. Okey Tuan, sebagai pengakhiran yang mungkin secara ringkas, Tuan boleh berikan saranan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk sentiasa bersiap siaga untuk kita mengelakkan situasi kebakaran khususnya dalam musim perayaan ini, Tuan. Okey, saya cuba simpulkan sebab mudah saja benda ni. Pada saya, kebakaran ini kita tahu dia sebenarnya api bermula daripada kecil menjadi rakan kita. Kita gunakan untuk kebaikan kita dan kita banyak sebenarnya kebaikan daripada api-api kecil. Memasak, elektrik pun kita guna hari-hari. Apa yang saya nak share, masyarakat supaya mengambil sikap berhati-hati dalam apa sahaja tindakan mereka yang melibatkan sumber api ini untuk mengurangkan risiko berlakunya kecemasan yang besar. Jadi kalau boleh kita sendiri self-regulatory ataupun kita sendiri kuasakan kepada diri kita. Tidak perlu orang lain menegur kita. Kesedaran daripada dalam. Apabila kita menggunakan peralatan di dapur, kita sendiri tahu risiko dia. Jangan kita tinggalkan terbiar memasak kita. Jangan kita memasak dalam keadaan di mana kita tidak menyediakan peralatan-peralatan untuk pemadaman sebagai contoh. Elektrik dan sebagainya. Benda-benda macam simple ini yang menjadi lazim. Kita berhati-hati. Jadi bomba ini berkali-kali membuat kempen. Berkali-kali secara berterusan. Sebenarnya untuk menggalakkan kesedaran itu. Kesedaran dan supaya mereka berhati-hati. Itu tujuan kita. Kita jaga keluarga kita jaga premis kita. Mungkin tak lain untuk bomba lah. Kalau COVID, kita jaga kita. Sesuai bomba, kita jaga keluarga kita dan premis kita. Betul. InsyaAllah kita harapkan dengan kempen yang berterusan yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ini akan meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan langkah-langkah bagi mengelakkan ataupun mencegah kebakaran ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Nordin Fauzi, yang merupakan pengarah JBPM Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih kembali. Itu dia. Dan selepas ini kita akan berhenti berehat seketika, tapi sebelum itu kita akan kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan bingkisan Veggie Factory. Jom sama-sama kita saksikan.